Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Kerzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 9 Julai 2020. Tumpuan berita. Daerah Sibu mencatat 1 kes positif baharu COVID-19 pada Rabu, menjadikan jumlah kes positif di Sarawak meningkat kepada 573 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas dalam sidang media pada Rabu memberitahu kes tersebut membabitkan warga negara Malaysia berasal dari Sarawak yang bekerja sebagai jurutera salah sebuah syarikat minyak dan gas di negara Arab Saudi. Kes telah balik ke Sibu dengan menaiki penerbangan AirAsia pada 4 Julai dan telah dibawa terus ke pusat kuarantin di Sibu. Kes telah diambil swab pada 6 Julai 2020 dan keputusan ujian RT-PCR dari Mahkamah Hospital Sibu adalah positif COVID-19 pada 7 Julai 2020. Kes tidak ada menunjuk kesebaran tanda dan gejala COVID-19 dan beliau telah dimasukkan ke Hospital Sibu pada 7 Julai untuk rawatan selanjutnya. Sementara itu, Dato' Amar Douglas juga memaklumkan semua daerah di Sarawak berada dalam zon hijau selepas daerah Kuching bertukar status daripada kuning kepada hijau. Walau bagaimanapun, pada hari ini daerah Kuching telah bertukar kepada status daripada kuning kepada status hijau. Ini bermakna semua daerah di Sarawak adalah berada dalam status hijau. Maka kerajaan GPS ucap terima kasih kepada rakyat Sarawak atas kerjasama, atas pengorbanan, atas sama-sama memainkan peranan untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negeri kita. Dalam sidang media sama, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH telah menambah baik garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk aktiviti sektor peruncitan iaitu dobi, kedai pakaian dan aksesori fashion berkuat kuasa serta merta. Katanya, garis panduan untuk aktiviti pawagam juga ditambah baik dan berkuat kuasa serta merta. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah menambah baik garis panduan untuk aktiviti sektor peruncitan dobi, kedai pakaian dan aksesori fashion berkuat kuasa serta merta. Kementerian Kerajaan Tempatan Sarawak juga SOP untuk aktiviti puagam menambah baik aktiviti untuk SOP untuk aktiviti puagam ini juga berkuat kuasa serta merta. Tambah Dato' Amar Douglas, semua guru yang masuk ke Sarawak setelah balik bercuti tidak akan dikuarantin berkuat kuasa serta merta. Manakala semua pelawat yang melintasi negara Brunei melalui darat tidak perlu mendapatkan kelulusan JPBN Sarawak dan polis. Pergerakan masuk ke Sarawak melalui Brunei, semua pelawat yang melintasi negara Brunei melalui darat merentas sempadan tidak perlu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Polis. Namun bagi mereka yang telah bermalam atau memasuki negara Brunei, transit melalui jalan udara ke Brunei, mereka masih memerlukan kelulusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk masuk ke Sarawak. Berita seterusnya. Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT dibenarkan kembali ke kampus secara berperingkat mulai bulan ini dengan kemasukan sepenuhnya pada Oktober depan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad ketika mengumumkan perkara itu berkata, kebenaran berkenaan dipersetujui pada mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu. Sehubungan dengan itu, sukacita saya memaklumkan bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah bersetuju untuk membenarkan kemasukan 4 lagi kategori pelajar IPT ke kampus secara berperingkat mulai Julai 2020. Kumpulan ini merupakan tambahan kepada 5 kategori pelajar yang telah diberikan kebenaran sebelum ini. 4 kategori tambahan yang diberi kebenaran terbabit ialah
pelajar tempatan di IPT swasta, pelajar tahun 1 hingga tahun 4 di IPT awam dalam bidang pengajian yang memerlukan praktikal dan menduduki peperiksaan badan profesional, dan mereka yang tidak mempunyai akses internet atau persekitaran yang kurang kondusif dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, dan juga pelajar antarabangsa di IPTA dan IPTS termasuk pelajar baharu. Berikutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM465,000 bagi membantu para penternak membangunkan projek masing-masing dengan tujuan untuk menambahkan pendapatan penternak di luar bandar selain berkebun. Menurut Menteri Muda Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagah Wee In, semasa majlis penyerahan input projek ternakan Dewan Kampung Cupak Serian pada Selasa, peruntukan tersebut akan digunakan bagi menjalankan projek ternakan iaitu projek burung walid, projek ternakan ayam pedaging dan projek ternakan khinzir. Katanya, projek ternakan tersebut melibatkan seramai 30 orang peserta daripada 10 buah kampung. Antara kampung yang terlibat adalah seperti yang tertera. Datuk Roland Sagah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat telah menyampaikan simbolik input projek ternakan yang telah diluluskan di bawah projek rakyat iaitu Agriculture Facilitation Program. Antara input yang diserahkan ialah palung minuman atau bekas air untuk ternakan ayam, Twitter bagi ternakan burung walid dan ubat cacing untuk ternakan khinzir. Dalam pada itu, Datuk Roland Sagah bersama semua ketua jabatan telah membuat lawatan ke projek burung walid di Kampung Igom yang diusahakan oleh Bong Xiao Jin. Berita selanjutnya, Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian MPUB Kuching telah mengadakan lawatan terhadap 2 usahawan tempatan di daerah Lundu. Lawatan itu diketuai Residen Bahagian Kuching, Sherina Husaini selepas mempengerusikan mesyuarat MPUB Kuching di Salkra, Bajo. Lawatan pertama adalah lawatan ke bengkel jahitan milik Payah Bunsu di Kampung Serayan Baru, Lundu. Payah merupakan usahawan dalam bidang jahitan dengan branding Mamicom. Lawatan kedua pula adalah ke bengkel kraft kayu belian milik Kenyo Bahiri di Kampung Pasir Hulu, Lundu. Sekian bersama saya, Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.